buat. Ada gangguan sementara ni. Internet line dia very bad. Very the bad lah saudara. Nak buat macam mana? Keadaan kita begitu. Saya harap saudara yang, sebab tu saya katakan jangan betulkan TV anda. Sekarang macam mana kedudukan sekarang ni? Macam mana keadaan suara saya? Adakah anda dapat? Sebab dia terputus tadi saudara. Macam mana? Saya tengah menanti anda. Apakah anda sudah kembali melihat saya punya live? Terima kasih saudara Zari. Nampak kayaknya okey lah tu tak? Jangan lupa like, share and subscribe. Sebab saya tiba-tiba saudara Saudara Muhammad okey, saudara Minahat okey, jelas. Terima kasih saudara Izzuddin. Sebab itu saya kata, bila saya beri pencerahan saudara, bila sesuatu berlaku, ini bukan masalah kita. Salam terbaik. Terima kasih saudara Rosini Kurungot. Saudara Mak Nazir okey, Nur okey, Zizah Jane. Terima kasih. Artinya sekarang ni live kita resume. Saya terpaksa gunakan master saya. Tadi saya menggunakan internet. Jadi internet kita terganggu saudara. Itu gambarannya saudara. Alright saudara. Baik, kita di mana kita tadi? Saya menyatakan bahawa resolusi di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu nampak gayanya gagal untuk mencapai resolusinya. Masih jauh lagi saudara. Kerana resolusi nombor 2272 yang telah diputuskan, terima kasih ABK, yang diputuskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang 132 negara bersetuju, tapi diveto oleh Amerika. Jadi Amerika masih lagi menggunakan kuasanya saudara. Sebab UNSC luluskan resolusi, tapi dalam keadaan begitu, di saat Bangsa-Bangsa Bersatu meluluskan resolusi untuk gencatan senjata, Israel masih lagi meneruskan tindakan melakukan pengeboman, dan sehingga saat ini lebih 400 warga Gaza yang terkorban kesan daripada ledakan bom. Sebab itu saya katakan Benjamin Netanyahu masih berterusan, dia dahaga untuk menghirup darah warga Palestin. Itu yang kita kecalkan, dan kita mengharapkan agar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak lagi berlengah-lengah melakukan tindakan segera. Tapi takkanlah satu sebuah negara saja boleh menguasai segala-galanya. Ini masalahnya saya lihat kalau warga Arab, warga di tanah Arab tu, kalau mereka bersatu tak ada masalah. Saudara editai dia gagal lah, macam kerajaan gagal PN. Saya melihat saudara bahawa apa yang berlaku di negara kita ni sepatutnya harus kita jadikan contoh di Gaza. Kesan bila kita berbalah sama kita bergaduh sama-sama kita hilang sama ni kita hilang penghormatan sama sendiri. Akhirnya itu keadaannya. Terima kasih saudara Rosli Amit, saudara Kefli. Baik saudara, itu semalam saya bersiaran 2 hari berturut-turut. Hari Jumaat, Sabtu saya bersiaran, jadi tak dapat membuat pencerahan apa yang saya dapat. Dan pencerahan ini dah 2 hari saya simpan saudara. Mungkin anda nak tahu, bila saya menjemput teman-teman hadir, kawan-kawan datang ke studio saya, jadi saya tak boleh nak bercakap apa yang kita tahu. Kita bersoal sebab semalam kita berbual dengan Ketua Penerangan daripada Wilayah Persekutuan, bersama-sama dengan Setiausaha Perhubungan Negeri Johor. Sebelum tu saya bersama dengan Ketua Penerangan UMNO Selangor, Datuk Zaidi. Jadi tak bolehlah kita nak menceritakan cerita begini, sebab dia pun nanti kalau saya tanya begitu, dia nanti nak jawab pun sangka dan sebagainya. Jadi saya simpan untuk hari ini. Dan hari ini saya menjelaskan sebagaimana kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa siasatan rasuah yang membabitkan individu ternama oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah, saudara, tidak boleh dikaitkan dengan kerajaan. Sebaliknya, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata siasatan itu membuktikan bahawa komitmen agensi penguatkuasa rasuah dalam menjalankan siasatan tanpa mengira latar belakang individu ataupun dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Jadi dia kata SPRM menjalankan tugas, biarlah dilakukan tindakannya. Jadi tapi dia kata masih ada pula yang mempergunakan pengaruh, menggunakan media untuk mempertahankan siasatan tersebut. Sepatutnya biarlah siasatan itu dilakukan oleh SPRM. Ini apabila orang bertanya pada Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimana tindakan SPRM
yang melakukan sitaan terhadap Menara Ilham di Jalan Binjai yang dikatakan milik bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin. Saya nak jelaskan pada anda bahawa satu ketika waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan dan juga Timbalan Perdana Menteri, sewaktu beliau memangku jawatan Perdana Menteri, ini saya berterus terang saya mengimbau sejarah silam. Waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi memangku jawatan Perdana Menteri, beliau telah pun membawa usul di Parlimen meminda akta anti rasuah. Sebab itu orang mengatakan semula itulah punca bermulanya perbalahan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan puak-puak yang mengelilingi Dr. Mahathir. Tapi waktu itu beliau tak ada kuasa, dia sebagai Timbalan Perdana Menteri saja saudara. Sebab itu hari ini beliau mengatakan biarlah tanggungjawab SPRM itu dilaksanakan oleh SPRM. Jangan kita campur tangan. Ya, dia berkata tindakannya itu siasatan Badan Penguatkuasa Negara mesti menunjukkan contoh keberanian, khususnya dalam menghadapi tindakan terhadap mereka yang dianggap sebagai perasuah tersohor. Jadi kita bukan mewakili satu sistem yang bobrok, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sistem kita mesti menunjukkan contoh keberanian untuk bertindak kepada siapa saja perasuah besar. Apakah ia benar atau tidak, biarlah proses dijalankan dan kemudiannya biarlah badan kehakiman memutuskannya. Ini memang dari dulu lagi saya mengatakan bahawa punca perbalahan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir berterusan sehingga hari ini lain tak ada. Kerana dia mahu memerangi rasuah. Dia tidak menuduh sesiapa, tapi bagi saya biarlah badan penyiasat menyiasat. Kalau kita tak salah, nak takut apa, nak marah orang apa. Sebab itu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia secara itu Tan Sri Azam Baki menyatakan bahawa pihak SPRM sedang menyiasat bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin berhubung dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram. Ini adalah susulan daripada sitaan bangunan dan ada beberapa lagi sitaan yang akan dilakukan katanya. Jadi menurut Tan Sri Azam Baki, beliau mengesahkan, tapi dia tak mengulas lebih lanjut kerana kalau nak mengulas lebih lanjut perincian, ini masih lagi dalam siasatan. Biarlah SPRM membuat siasatan. Jadi katanya tindakan sitaan bangunan Menara Ilham yang dikeluarkan melalui notis, pada hari Jumaat dia keluar melalui notis dan sebagainya, tidak akan menjejaskan operasi dan urusan di bangunan tersebut. Kerana di bangunan itu juga ada hotel. Jadi katanya apabila kami menyiasat dakwaan rasuah dan salah guna kuasa melibatkan harta ta'lih, maka kami dibenarkan di bawah akta SPRM untuk menghantar permohonan sitaan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Jadi itulah yang berlaku. Jadi menurut Tan Sri Azam Baki, beliau pihak SPRM menggunakan kuasa yang diperuntukkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk mengarahkan agar pejabat tanah meletakkan caveat terhadap tanah berkenaan. Jadi katanya pihak SPRM dalam proses untuk menyiasat. Jadi sebab itu saya rasa ada teman-teman bertanya dengan saya macam mana. Saya kata the war is begin. Peperangan politik. Dulu memanglah diam-diam. Tapi orang bertanya, Anwar Ibrahim bercakap saja sembang kari. Saya ingat lagi saya bila dia kata mereka yang sakar wang negara tidak akan terlepas, tapi tak ada tindakan, tak ada susulan dan sebagainya. Maka ramai yang menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sembang kari saja. Dan sekarang ni apabila SPRM membuat siasatan, salah Anwar Ibrahim pula. Ini masalah lah saya. Bagi saya ini masalah. Tak buat salah, buat salah. Terpulanglah pada rakyat untuk menilai. Jangan kita sama-sama tunggu, jangan kita campur tangan. Sebab itu saya nak menjelaskan pada anda semua, kita jangan ada sebagian persepsi. Apa-apa yang berlaku tentang siasatan, biar pihak berkuasa yang menyiasat. Seandainya mereka dihadapkan ke mahkamah, jangan pula kita menuduh dia bersalah. Sebab dalam sistem perundangan kita, no one is guilty unless proven by the court. Jadi kalaulah seandainya selepas siasatan, SPRM membawa Tun Daim ke mahkamah, jangan kita kata hadap salah dah. Jangan. Kita harus berlapang dada tunggu. Dengar tiap-tiap perbicaraan itu. Dan bila mahkamah memutuskan, itulah
keadaan yang sebenarnya. Saya harap begitu saudara. Dan memang tidak dinafikan dalam keadaan begini, tentulah permulaan peperangan. Dan saya difahamkan ada 200 siasatan. Bukan hanya pada Datuk Naim yang meliputi keluarga Dr. Mahathir juga. Ada dalam senarai, saya difahamkan dalam senarai SPRM. Demikian menurut Tan Sri Azam Baki. Jadi tunggulah masanya. Dan kita pula bila SPRM bertindak, jangan pula kita marah. Sebab selama ini kita bercakap, banyak saya dengar pemain-pemain media sosial, anda juga bertanggungjawab menggesa SPRM bertindak. Bila anda mengatakan Datuk Anwar Ibrahim sembang kari, bertindak salah, tak bertindak salah, apa benda andanya? Itu keadaannya saya rasa dalam keadaan begini sebagai warga cinta damai, kita tak perlu campur sesuatu yang menyantuni soal mahkamah, soal perundangan. Biar pihak berkuasa yang melakukan tindakan, kita dengar saja. Tak perlulah kita nak campur. Ini dendam Anwar Ibrahim pada Naim, dendam Anwar Ibrahim pada Mahathir. Itu tak betul saudara. Kita mahukan tindakan diambil. Kalau tak berlaku tindakan, Anwar Ibrahim ni sembang kari saja, bercakap di pentas, akan ambil tindakan, saya akan kejar walaupun ke lubang cacing. Kalau pihak SPRM tidak bertindak. Bila kerajaan bertindak, anda mengatakan, inilah keadaan-keadaannya, bahawa ini tindakan balas dendam. Jadi, apa maumu? Saya ingin bertanya pada anda, apa maumu? Buat salah, tak buat salah. Itu gambaran saya. Saya ingin menjelaskan. Saudara saudara Jazali dia kata saya sembang kari. Pula dah. Dia bila tanya, saya minta komen pasal persempadan semula pilihan raya PBT. Saudara Juzaili Mak Ali, saya nak jelaskan pada anda. Soal persempadan semula, soal PBT, itu menyangkuti soal perlembagaan. Saya membaca, tapi hari ini saya tidak berhasrat untuk mengulas. Mungkin malam besok, tapi malam besok saya ada tetamu saya. Saudara, tapi mungkin sehari selepas itu saya akan mengulas bagaimana persempadan semula ini sebenar-benarnya saudara, dia tiap-tiap 10 tahun. Maka Suruhanjaya Pilihan Raya perlu mengkaji. Jadi jangan kita pula menjatuhkan hukuman, kita pula mengatakan akan berlaku persempadan semula. Berlaku tak berlaku terpulang pada SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Soal tentang Pilihan Raya PBT, memang dulu kita dah tamatkan. Dah ditiadakan silap saya 1974 rasa. Saudara. Dan benda ini waktu mereka berada dalam kerajaan, saya tak nak tulis apa lah, saya baca kenyataan pimpinan-pimpinan dari Parti Pembangkang. Mereka pula mengatakan perlu ada kajian. Ini masalah sekarang ini, bila ada pula orang melontarkan perlu ada PBT. Saya secara peribadi saya tak bersetuju. Sebagai warga UMNO, kita berhabis-habisan akan menentang. Saya cakap terus terang, kita tak bersetuju. Kerana soal PBT ini biarlah urusan pihak wakil rakyat, pihak DO yang menentukan, atau Datuk Bandar menentukan. Tapi saya akan ulas nanti saja. Itu soalnya sekarang ni kita kembali pada apa yang berlaku sekarang. Bukan hanya Menara Ilham. Serentak dengan itu, sehari dua hari lepas kecoh cerita tentang Menara Ilham ini disita oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, restoran berputar di Menara Kuala Lumpur. Restoran berputar Atmosfera 360 Menara Kuala Lumpur. Pengantin tinggi saya telah pun diarahkan untuk menghentikan operasinya sejak 3 hari lalu. Ini adalah kesan daripada susulan perintah pengosongan premis oleh Mahkamah Tinggi, bukan oleh kerajaan. Saya kena ingat ni saudara. Jangan kita main tuduh terjah yang bukan-bukan. Ini perintah Mahkamah Tinggi. Jadi sebab itu, menurut Berita Harian, dia menghubungi seorang kaki tangan di Rusia itu, dia mengatakan bahawa pihaknya telah diberi tempoh 2 minggu sehinggalah 4 Januari depan untuk mengosongkan premis mengikut perintah tersebut. Artinya ada perintah mahkamah supaya mereka yang mendapat kontrak dan sebagainya diarahkan mengosongkan. Sebagai peguam bela Menara KL yang dimiliki oleh Hydro Shopis dan Berhad memaklumkan mengenai perintah terbabit yang dikeluarkan oleh mahkamah. Jadi katanya dia tak mau mengulas panjang kerana isu ini membabitkan perintah mahkamah. Ini kata peguam bela bagi syarikat Hydro Shopis saya. Perlu ingat saya, pada 5 April lalu, 5 April dulu saya, Hydro Shopis dan Berhad dan seorang pengarahnya
telah pun didakwa di 2 mahkamah seksyen yang berasingan atas tuduhan termasuk menawarkan rasuah berjumlah 500,000 setahun selama 15 tahun kepada seorang ahli perniagaan bagi faedah untuk bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia. Ia bertujuan untuk mempercepatkan proses pengambil alihan pengurusan dan pentadbiran konsesi Menara KL. Bagaimanapun, pengarah Hydro Shopee dan Berhad Datuk Abdul Hamid Sheikh Abdul Razak mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan itu dibacakan di hadapan Hakim Suzana Husin dan Rozina Ayub. Kes ini sudah pun dibicarakan sedang dibicarakan sebab melibatkan kononnya ada rasuah untuk mendapatkan ini. Jadi mengikut pertuduhan, Hydro Shopee, syarikat yang sekarang sebagai pengendali di Menara Tower KL itu, didakwa melakukan kesalahan kerana seseorang yang bersekutu dengannya, iaitu Abdul Hamid Sheikh, secara rasuah menawarkan 500,000 setahun selama tempoh itu kepada Datuk T. Seleh bagi faedah seseorang untuk memperoleh perniagaan. Jadi bagi saya, biarlah pihak mahkamah membicarakan, kita tunggulah. Jangan kita jatuh hukum. Saya tak setuju, saya amat tidak bersetuju bila ada tebang kata, habislah Nur Musa. Tak, nama dia terkait. Itu tidak nafikan. Nama dia terkait apabila katanya, tapi orang yang dituduh di mahkamah adalah Datuk Tan bersama-sama dengan Hamid Sheikh. Jadi cerita-cerita benda begini biar di mahkamah. Kita sama-sama tunggu. Jangan kita buat hukum. Saya tak berminat benda begitu, saudara. Jangan saudara nak tarik saya mengatakan siapa bersalah. Sekarang ni tidak ada siapa pun bersalah sebelum dibuktikan oleh mahkamah. Itu keadaan saudara. Saya harap kita berlapang dada dan sentiasa menjadi warga yang faham soal amanah dan juga faham soal mahkamah. Jangan kita buat terusan yang bukan-bukan. Sekarang ini 2 kes yang sedang disiasat. Satu di mahkamah dibicarakan berhubung tentang Menara Kuala Lumpur yang melibat kononnya kalau 500,000 selama 15 tahun 75 juta. Itu rasuah bagi saya kecil. Tapi bagaimana Menara Ilham? Lagi besar, saya melibatkan 2.3 bilion. Banyak wang tu, saya bukan sikit. Itu sedang disiasat. Biarkanlah pihak SPRM dan menyiasat. Begitu juga sekarang, saya. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap, menegur tentang mereka yang terlibat dalam dunia dakwah, tiba-tiba sekarang ni beliau diserang. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim menegur tindakan segelintir pendakwah yang terburu-buru mengumpas sesuatu itu yang disifatkan lebih mengikut sentimen politik. Kalau kita nak bagi pandangan perbicaraan agama ini, jangan kita seret melalui kehendak politik. Itu yang dimaksudkan Saudara Ibrahim. Nak berujah-berujahlah. Sebab itu saya juga mendengar kenyataan daripada Menteri, Jabatan Perdana Menteri yang jaga elok agama. Ini berhubung tentang peristiwa Al-Khafi, 7 pemuda yang ditidurkan selama 350 tahun ke 250 tahun. Macam itulah, saudara. Dan ini adalah Al-Quran. Dan sekarang ni jadi perdebatan. Bagi saya, benda-benda begitu buat apa nak didebatkan. Lebih baik kita ikut apa kenyataan Al-Quran. Kita umat Islam. Tak payahlah. Saya dengar ada yang berdebat bahawa kononnya cerita Al-Khafi ini ada tertulis dalam kitab Injil. Saya bila sebut kitab Injil, saya geleng kepala lah, saudara. Kita boleh percaya 4 kitab, saudara. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Tapi Injil yang mana-mana satu. Sebab Injil juga sekarang ni ada dipendek-pendek. Ada yang Abraham, ada yang Old Testament, ada New Testament. Jadi yang perfect, yang sempurna segala-galanya, tak lain dan tak bukan Al-Quran. Ikutlah apa yang dicatatkan oleh Al-Quran itu. Tak payah nak berbalah-balah, saudara. Tapi kita ni masih lagi nak tunjuk pandai. Orang ni kata begini sebab saya baca dalam kitab Injil. Bagi saya, siapa yang membaca kitab Injil, percaya pada kitab Injil, saya tak tahulah hukum bagaimana. Saya tak nak menjatuhkan hukuman, saya bukan kaki hukum. Tapi setahu saya bahawa selepas Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah SWT, maka Injil itu berubah-ubah. Ada Old Testament, ada New Testament, ada yang ditulis macam-macam, saya. Macam juga kita ni kadang-kadang banyak juga mazhab-mazhabnya. Tapi Kristian juga ada banyak juga, saya.
Jadi yang mana satu? Ya tak payahlah kita nak refer. Kita baca Al-Quran terjemahan. Ada dalam bahasa Melayu, ada dalam bahasa Inggeris, dalam kepelbagaian bahasa. Saya menasihatkan teman-teman, lebih baik berpegang balik pada Al-Quran. Itu yang paling penting. Kerana menurut baginda Rasulullah SAW, aku tinggalkan kepada kamu umat-umatku saya. Ya, umat selepas baginda, aku tinggal kepada kamu satu Al-Quran dan satu lagi hadis. Selagi kamu berpegang pada Al-Quran dan hadis Rasulullah, selagi itulah kamu akan selamat di dunia dan akhirat. Peganglah, iaitu saya. Yang nak cari kitab Injil, kitab tabur, aduh, saya hayallah saya. Itu menjadikan polemik politik. Sebab itu saya katakan, itu mengarut saudara. Sekarang ni macam-macam keadaan lebih mengarut, yang bukan-bukan timbul. Begitu juga sekarang saudara. Ini lagi teruk punya mengarut. Kononnya kemarin saya hari Jumaat, kerajaan akan jatuh. Saya 2-3 hari lah saya dengar bahawa akan berlaku pertukaran kerajaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim akan meninggalkan anjung kuasa di Sri Perdana, maka beliau akan disingkirkan sebagai Perdana Menteri. Saya kata dia orang ni bercakap benda apa? Kenapa anda mau menipu warga? Apakah anda tahu soal perlembagaan? Apakah anda membaca bagaimana perlembagaan yang kita ada? Ni jangan lupa saudara. Saya setiap kali bila bercakap, saya baca ni saudara. Ini perlembagaan persekutuan saudara. Yang tercatat yang mengatakan bahawa jawatan Perdana Menteri itu, pertama sekali, dia boleh digugurkan kalau dia sendiri nak berhenti. Kalau dia mengambil keputusan, saya nak berhenti. Itu soal lain. Bolehlah digugurkan. Yang kedua, yang boleh memberhentikan beliau sebagai Perdana Menteri adalah di kalangan 222 ahli parlimen. Bila persidangan parlimen diadakan, maka ada usul undi tak percaya dan disokong oleh majoriti di kalangan 222 ahli parlimen. Itu saja saudara. Bila masa pula nak berhentinya? Bila masa pula diganti dengan orang lain? Bila masa pula kononnya Samsuri akan tak angkat sumpah, Dr. Mahathir sebagai penasihat? Saya kata janganlah kamu memperbodohkan warga. Saya cakap betul terang saudara, saya bukan marah saudara, tapi saya menasihati teman-teman saya. Kalau nak bercakap, nak bercerita, biarlah berfakta. Ini kita ada perlembagaan, baca perlembagaan. Bukan saya nak menyokong Anwar Ibrahim, tidak saudara. Saya nak menceritakan yang benar, yang hakiki. Seseorang Perdana Menteri tidak boleh disingkirkan, melainkan dia sendiri nak berhenti atau usul undi tidak percaya di kalangan 222 ahli parlimen. Sekurang-kurangnya 112 lah saudara. Kalau ada 112 ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya dan mereka tidak percaya pada Anwar Ibrahim, maka dengan sendirinya beliau berundur. Ini juga berlaku saya peristiwa waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dulu. Apabila parlimen, orang duk tunggu bila parlimen nak bersidang, kerana waktu itu mahu diadakan usul undi tidak percaya terhadap beliau. Tapi akhirnya bila parlimen tergantung, ada darurat dan sebagainya, dan sebelum parlimen bersidang, dia sendiri letak jawatan. Itu boleh. Begitu juga waktu berlakunya langkah Sheraton. Langkah Sheraton apabila Tan Sri Muhyiddin berjaya mengumpulkan sekitar 114 sokongan di kalangan ahli-ahli parlimen. Dr. Mahathir ambil keputusan, kalau itu keadaannya, saya berundur. Itu boleh. Tapi sekarang, apakah Anwar Ibrahim mengatakan dia berundur? Tak ada. Apakah ada Dewan Rakyat akan bersidang? Tak ada. Parlimen cuma akan bersidang mengikut jeda waktu yang saya dapat pada 23 Februari 2024. Tang mana mengatakan hari Jumaat lepas akan angkat sumpah Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Samsuri sebagai Perdana Menteri. Di sinilah saya katakan apabila rakyat diajukan, ditonjolkan dengan isu-isu cerita-cerita yang mengarut saudara. Angkat sumpah saudara. Aduh, saya sedih kerana kenapakah warga kita bermain politik persepsi, bermain politik yang bukan-bukan, yang mengharu birukan pemikiran rakyat. Memang saya sebagai manusia biasa, ada orang suka, ada orang tak suka. Yang tak suka Datuk Seri Anwar Ibrahim, seronoklah bertepuk tangan. Sebab itu kita tunggulah saudara. Ada pula saudara, pemain-pemain media sosial ni sambil, ya Allah, bersyukurlah kita besok Anwar Ibrahim akan meninggalkan Sri Perdana.
Orang lain akan menggantikan dengan menangis, saudara. Saya kata makedum betul lah ni. Betul-betul punya makedum. Sebab kamu nak mempengaruhi warga dengan cerita begitu. Tak betul. Saya lebih menghormati kalau dia mengatakan, saya sekarang ni dah cukup bilangan. Mengikut laporan sekarang ini, kita mempunyai lebih daripada 140 orang. Tunggulah. Bila saja Parlimen bersidang pada 24 hari bulan Februari 2024 nanti, maka akan ada usul tak percaya. Sama-sama kita tunggu. Padahlah muka kamu. Saya lebih suka kalau anda memberi pencerahan sebegitu, daripada mengatakan yang bukan-bukan. Dan tiba-tiba sekarang ni, saudara, di saat-saat begitu, kita dengar, saudara, apabila heboh cerita benda begitu, muncul Abang Jo. Jangan lupa, saudara, Abang Jo, Premier Sarawak, dia datang mengunjungi Sultan Ibrahim di Putrajaya. Dia memperkukuhkan, mengatakan Sarawak is concerned. Itu pimpinan, ahli-ahli parlimen di Sarawak, semua tetap berdiri kukuh di belakang dan Sultan Ibrahim. Tang mana letaknya sekarang ni? Itu saya kata mengarut, saudara. Jadi saya kata, kalau boleh janganlah anda tuduh Datuk Sultan Ibrahim sembang kari kerana tidak melakukan tindakan apabila mengatakan adanya berlakunya korupsi dan sebagainya, tapi tak berani ambil tindakan. Itu orang kata sembang kari. Sekarang ni anda bagi pula sembang mengarut. Bagi saya mengarut, saudara. Janganlah kita bermain politik yang sebegitu, yang matlamatnya tujuannya lain tak ada, saudara. Kalaulah pelabur-pelabur dari luar bila dengar keadaan begitu, mereka pun goyah. Kita nak menyambut kehadiran tahun 2024, nak menyambut kehadiran para pelabur. Lebih daripada 350 bilion akan masuk ke negara kita ini untuk melakukan pelaburan. Kilang-kilang akan dibuka, macam-macam pelaburan. Jadi kalau mereka, ini saya katakan, mereka melakukan sabotaj ekonomi. Ya, saya bukan nak marah lah berlebihan, tapi saya nak mengingatkan. Sebab itu, kita boleh dengar, percaya jangan, saudara. Kalau mereka bercakap betul-betul, bercakap benda itu fakta, boleh. Macam sekarang ni, saya setuju, saudara. Pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia bercakap terus terang waktu dia berjumpa dengan editor-editor media massa di Seri Perdana baru ni. Dia terus terang, dia tegur. Dia kata, pimpinan UMNO. Bila tegur UMNO tu, kenalah pada saya juga, saudara. Walaupun saya bukan pemimpin, sebab saya orang UMNO. Dia kata, perlu kerap turun padang untuk memberikan penjelasan berhubung kerajaan perpaduan. Itu jelas, saudara. Sebab itu, beliau menasihati orang UMNO. Kerap-keraplah turun padang. Setengah tu dah jadi menteri, santuni rakyat. Walaupun beliau sebagai Presiden PKR, beliau mahu agar UMNO ini terus mendapat sokongan daripada rakyat. Memang betul pun, saudara, kalau UMNO itu kukuh, PKR itu kukuh, Amanah itu kukuh, maka bercantumlah 3 parti yang kukuh ini. Sebab itu walaupun orang kata menjilat DAP dan sebagainya, DAP pun tak berani nak buat bukan-bukan. Sekarang ini PKR ada berapa kursi, saudara? 30 lebih. UMNO Barisan Nasional 30 lebih. Amanah ada 18. Dia campur benda begitu lebih banyak. So sekarang ni dalam kumpulan mereka yang banyak dibantu pula oleh daripada parti, daripada DRS, GPS di Sabah dan Sarawak. Bagi saya inilah kestabilan politik yang kita harapkan. Dia jangan buat yang bukan-bukan. Jadi saranan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya UMNO, pemimpin-pemimpin turun. Nampak jugalah bahawa dia menghormati, dan saya rasalah sebab dia pun bekas mantan timbalan Presiden UMNO, kasih sayang tu ada pada UMNO. Sebab itulah waktu beliau berada dalam kerajaan Pakatan Harapan dulu yang dipimpin oleh Tuan Mahathir, apabila waktu itu Tan Sri Muhyiddin sebagai menteri dalam negeri waktu itu, bila adanya ura-ura mau mengharamkan UMNO, dia menentang habis-habisan. Sebab itu saya terpanggil bila dia mengatakan, saya tidak akan izinkan parti mak bapak saya boleh diharamkan. Berartinya dia ada kasih dan sayang. Kalau nak lawan, kita langgar lawan secara jantan. Sebab itu waktu pilihan raya lepas memang ada UMNO Pertanian Solo, Pakatan Harapan, cara Pakatan Harapan, UMNO dengan Barisan Nasionalnya. Tak ada masalah. Itu saya. Saudara Mirza Fikri Zakri dia masalah sekarang ni, Anwar Ibrahim manusia jijik, penipu besar. Tang mana dia bercakap bohong tu, saya pun tak tahulah, saudara. Memanglah, saudara, saya minta anda jangan hamburkan kebencian yang melampau. Sebab selalu saya dah pesan, saudara,
Kalau anda sayang seseorang, jangan sayang lebih-lebih. Kalau anda benci seseorang, jangan benci lebih-lebih. Kalau sayang berlebihan, satu ketika nanti anda boleh membencinya. Kalau anda membenci berlebihan, mungkin satu hari nanti akan anda sayang padanya. Ini dah berlaku saya tak mau sebut sesiapa. Ada kalangan teman-teman saya dulu membenci, mengata macam-macam. Dan sekarang macam mana dah tergigil lidah. Anak berpatah balik itu susah saya. Ada juga yang terlalu sayang, kasih. Mungkin tak dapat apa-apa sekarang ni, seolah-olah patah arang, berkat rotan. Tak mau berbaik lagi dengan Saudara Ibrahim. Jadi saya kata tak usahlah begitu. Tak usah begitu. Kita santuni dari segi politik ni secara matang. Jangan benci berlebihan, jangan kasih dan sayang berlebihan. Dan Datuk Anwar Ibrahim mengingatkan. Tak salah saya, dia mengingatkan agar pimpinan UMNO turun ke gelanggang, santuni rakyat. Kekalkan kembali keyakinan rakyat pada parti UMNO. Sebab bagi saya, dia juga mau bersandar dengan kekuatan UMNO Barisan Nasional. Jadi tidak ada benci di hatinya. Jadi saudara, kalau anda bergaduh dalam media, saya baca, bukan saya baca saudara. Anda mungkin marah kerana harapan anda tak tercapai. Anda mungkin menyokong Dr. Mahathir. Tapi apakah anda mahu Dr. Mahathir kembali sebagai Perdana Menteri? Kerana dia bukan ahli parlimen pun. Anda mungkin mahukan Tan Sri Muhyiddin sebagai ahli parlimen kembali sebagai Perdana Menteri. Anda sendiri tengok apakah kita nak kembali dalam keadaan sewaktu dia memimpin dulu. Sedangkan kes-kes sekarang ni beratur ni saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya mengingatkan teman-teman berhati-hati dalam mengulas kenyataan. Saya lihat adalah usaha-usaha mengatakan bahawa kalau boleh demi atas nama perjuangan, maka Amanah juga perlu meninggalkan DAP. Dia tak dapat kacau UMNO, dia kacau pula Amanah. Tapi hari ini dalam persidangan agung Amanah di Kelang tadi, Datuk Seri Ahmad Sabu mengatakan bahawa dia tidak mahu melayan sebarang syarat ataupun syur daripada Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin supaya parti itu meninggalkan DAP sebagai prasyarat untuk bekerjasama dengan PAS. Sebaliknya katanya keputusan itu untuk beliau Parti Amanah akan terus bekerjasama dengan DAP. Ini adalah diambil dari ketetapan PAS sendiri pada tahun 2008. PAS dulu ada buat ketetapan, kata Datuk Seri Mat Sabu. Dan tahun 2013 ini merujuk kerjasama antara PAS, PKR dan DAP dalam pilihan umum ke-12 dan ke-13. Ini masalahnya saudara. PAS dulu menyokong bagai nak rak DAP. Jadi kata Datuk Mat Sabu, kami ikut jejak langkah bersama dengan DAP pada tahun 2008 dan 2013 dulu. Jadi seruan daripada Datuk Hashim yang kita macam mana kita nak layan, dia kata. PAS ni dulu sudah bekerjasama dan memuji begitu melambung ke langit katanya pada tahun 2008 dan 2013 dalam PRU 12 yang ke-13. Itu keadaannya bila Datuk Mat Sabu menceritakan realiti politik sebenarnya. Jadi sekarang ni bila dah mereka tidak bersama, kutuk habis-habisan. Dan yang paling teruk kena balon UMNO. Saya pun hairan. Sebab UMNO tidak ada pact, tidak ada perjanjian antara UMNO dengan DAP. UMNO Barisan Nasional menyertai perpaduan bersama 18 parti. Saudara, bukan sebuah parti, saudara, bukan DAP per se. Dulu kalau PAS dulu dia PAS, DAP, Parti Keadilan. UMNO tidak. Ada 18 parti termasuk dari Sabah dan Sarawak. Jadi bagi saya lah, Saudara Hamid dia kata Datuk Anwar Ibrahim tak cakap berbelit. Saya begini saudara, saya tak mau menuduh sesiapa. Cukup-cukuplah. Dan saya juga ingin dalam kesempatan ini mengucapkan syabas kepada Datuk Seri Muhammad Sabu kerana beliau masih lagi mengekalkan jawatannya sebagai Presiden Amanah. Tapi tak silap saya, ini adalah jawatan terakhir beliau. Kerana perlembagaan Amanah berbeza sedikit saudara. Seorang Presiden parti itu boleh pegang 3 penggal saja. Selepas itu dia kena letak jawatan. Dan bila letak jawatan, satu penggal baru dia boleh ambil balik. Dia begitu, dia boleh tinggal macam di Amerika lah gamaknya. Jadi dia pegang sekarang ni sebagai presiden. Ini penggal ketiga. Habis penggal ketiga ini, selama 3 tahun akan datang bila ada pemilihan 2023 2026 lepas itu maka dia kena mengusungkan kerusi sebagai presiden kepada sesiapa yang dipikirkan
oleh jawatan kuasa. Jadi amanah ni pula yang memilihnya bukan melalui pemilihan ahli. Ahli cuma memilih semua jawatan kuasa. Pimpinan dalam amanah itu dipilih melalui pemilihan parti. Kemudian dah dipilih, ada pula majlis syura'nya, mereka akan memilih siapa layak untuk jadi presiden, siapa layak sebagai timbalan presiden, siapa layak naik presiden. Dan seseorang itu cuma boleh pegang 3 penggal. Lepas itu dia kena letak jawatan, orang lain ambil alih. Kalau nak balik jawatan itu, kena tunggu setahun. Itu saya nak jelaskan kepada saudara, ini cara pemilihan parti amanah. Dan hari ini nampak gayanya telah pun dipilih, iaitu Datuk Seri Mat Sabu sebagai presiden dan Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dilantik sebagai timbalan presiden amanah. 3 jawatan naib presiden diisi oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, iaitu Menteri Kesihatan, Dr. Siti Mariah Mahmud dan Saudara Adli Zahari, timbalan Menteri Pertahanan. Ini 3 naib presiden. Dan mereka, kalau dia dah pegang kali yang ketiga, maka dia akan letak jawatan dalam pemilihan akan datang. Tapi saya ingat macam Adli rasanya tahun kedua. Begitu Dr. Siti Mariah tu mungkin tahun kedua juga. Dr. Zulkifli juga tahun pertama ni. Sebab Dr. Mujahid dia dah naik pada timbalan presiden. Mungkin bila dah selesai nanti, barulah Dr. Mujahid akan diangkat pula jadi presiden dan sebagainya. Itu kedudukan percaturan dalam politik di Parti Amanah. Tapi yang saya nak jelaskan, Datuk Seri Mat Sabu dalam ucapannya tadi, dia mendedahkan bahawa dia kata saya tetap berpegang kepada keputusan waktu dia masa tu dalam PAS. Saudara, maksud dia mesti PAS, dia kata pada pemilihan pada tahun 2008 dan 2013. Saudara, dia mengatakan bahawa dia tidak akan meninggalkan. Nak kata apa pun, kalau kena syarat, jadi perlu tinggalkan DAP, maka bolehlah amanah bekerja dengan PAS, dia kata dia tak akan lakukan. Kerana itu keputusan untuk bekerjasama dengan DAP telah dibuat pada 2008 dan 2013. Pilihan raya yang ke-12, pilihan yang ke-13 waktu itu, lunyai UMNO kena balon saya. Jangan lupa, saya tak lupa benda begitu. Tapi kita tak ada masalah. Jadi saya harus memberi pencerahan ini supaya kita semua faham. Dan sekali lagi saya nak katakan, kalau nak bagi tahu bahawa ini kerajaan akan jatuh, pertama sekali itu satu kesalahan paling besar. Jangan sesekali menyebut kita mau menjatuhkan kerajaan. Itu boleh dianggap sebagai treason atau sebagai khianat. Kerana kerajaan Malaysia adalah kerajaan Duli Yang Mahmula yang di-Pertuan Agong melalui sistem raja berperlembagaan. Tak boleh sebut apa pun. Nak jatuhkan pimpinan kerajaan, nak jatuhkan pimpinan kerajaan, iaitu dari segi Perdana Menterinya mesti melalui undian di Parlimen ataupun dia sendiri nak berhenti. Kalau tak buat benda itu, tak boleh berhenti. Jangan paksalah kononnya istana akan campur tangan. Tidak akan berlaku, saudara. Tidak akan berlaku. Ya, saya harap jelas penjelasan saya ini, kerana malam besok saya mengundang sahabat saya. Malam besok saya mengundang sahabat saya ini untuk kita akan berbicara tentang Madani, saudara. Malam besok sedap, saudara. Sebab beliau adalah merupakan mantan beliau adalah orang keadilan. Kita nak dengar pandangan orang keadilan terhadap politik hari ini. Saudara, malam besok siapa saya undang, siapa tu besok? Malam besok, saudara, jangan lupa jam 9.30 malam saya mengundang sahabat saya, Saudara Mustafa Kamil Ayub. Mustafa Kamil Ayub, kita akan bercakap tentang mencari erti Madani. Sama-sama kita jumpa malam besok. Saya ucapkan saudara, enjoy your Christmas day. Besok hari Christmas, tetapi pastikan anda jaga keselamatan diri anda. Kalau bawa kereta, hati-hati jalan raya musim hujan ini. Dan bila ada majlis-majlis, lakukan penjarakan sosial. Saya mahu you come back, balik lepas percutian nanti, come back as a one. Jumpa lagi saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.